Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi taufiqi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Aziz, Al-Ghafur, kita dapat menyambung kuliah kita berkenaan dengan perubatan tradisional Melayu, adat resam masyarakat Melayu, latihan pertahankan diri Melayu, perkara-perkara khurafat dan ajaran-ajaran sesat. Kita sampai pada muka surat ke-6. Kalau saya punya penamaan, kena Pak Comel. Sejak nak boleh baby ni seri-seri. Baby berapa bulan lah? 7 bulan lebih. Wah. Siapa buat lagu tu? Anak pertama aku? Ha? Duk kilau. Kepala dia macam mana? Ha? Oh, seronok. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Yang lagi satu tu siapa menyanyi? Anak dia juga. Bukan Duk Kilau. Apa nama dia? Soleha. Apa lo? Nama anak dia Soleha. Manih Musliha. Oh, Musliha, bukan Soleha, Musliha. Anak dia juga kan? Itu orang lain pula kan? Alhamdulillah. Muka surat ke-6, kita sampai pada perkara mengikut rentak penulisan. Penulis kata perkara luar biasa yang mencari adat. Yang ni dia nak terang mengikut kepahaman masyarakat Melayu kuno. Saya tidak skip dan saya tidak buat penambahan, saya follow je cara dia. Cuma apabila dia bawa beberapa ayat Quran nanti, ayat-ayat Quran itu tak dapat saya mengolah. Kerana bila mengolah ayat Quran, dia masuk kuliah agama, saya boleh kena angkut pula. Saya boleh bercakap semua benda, saya tak boleh cakap agama ya, kan? Sedangkan saya orang yang ada agama, tapi saya tak boleh cakap agama saya. Tak pelik lah. Siap lah. Ni undang-undang apa ni? Saya akan tuntut mereka dunia sampai akhirat. Saya akan bercerita di hadapan Tuhan, saya tak dibenarkan bercakap pasal agama saya dan Nabi saya. Saya tak pernah redha keadaan ni. Betul? Ya. Saya ada Nabi. Kalau saya tanya Ustaz Nan, siapa nama Nabi Ustaz Nan? Muhammad. Saya ada Nabi. Saya tak boleh bercakap tentang Nabi saya depan orang. Saya pergi market. Market itu public area. Saya tak boleh bercakap tentang Nabi saya di market. Kalau orang sana buat report, saya kena tangkap walaupun di market. Kenapa? Kerana public area. Saya duduklah rumah saya bercakap tentang agama dalam rumah saya, tapi kalau ada orang luar boleh keluar masuk, itu dianggap public area. Saya boleh kena. Saya ada Nabi, tapi saya tak boleh cakap pasal Nabi saya. Saya ada agama, saya tak boleh cakap pada orang tentang agama saya. Orang Hindu boleh bercakap tentang agama mereka depan orang, saya tak boleh. Maka saya kata demi Allah, saya akan tuntut di hadapan Tuhan. Saya tak redha keadaan ini. Kerana Nabi saya Muhammad adalah rahmatan lil
lil alamin. Dia adalah sayyidul anbiya'i wal mursalin. Maka nanti di hari akhirat kita akan bersemuka. Mufti mana, ulama mana, kita akan jumpa di mahsyar. Baik. Yang tu pun boleh kenal juga tu. Boleh. Baik. Mengikut penulis ini, sahabat setuju ke dengan saya? Ke tak setuju? Ha? Alhamdulillah. Pak Long ke? Pak Long bertauliah. Baik. Penulis kata, ini ikhwan, daripada awal kita baca, dia masih lagi di bawah tajuk besar pada muka surat kelima, iaitu kepercayaan orang-orang Melayu sebelum kedatangan Islam. Setiap tajuk dia akan bubuh di atas tu dia akan dia bubuh tajuk. Kalau dia bubuh tajuk di atas, itu bermakna tajuk baru. Dia tak bubuh tajuk apa di atas, itu tajuk ke sebelumnya. Baik. Menurut cara perubatan orang-orang Melayu kuno ni, dia kata perkara luar biasa, iaitu perkara yang mencari adat. dalam kamus dewan, perkara yang luar biasa ni dia terjemah dengan makna perkara yang tidak seperti biasa, tidak sama dengan yang lain, sesuatu yang istimewa, yang mendapat sambutan luar biasa, yang tu dikatakan sebagai perkara yang luar biasa. Allah telah menganugerahkan kepada manusia khusus dan awam 8 perkara luar biasa yang mencari adat yang boleh berlaku ke atas manusia. Perkara luar biasa itu bolehlah dibahagikan kepada 2 bahagi, iaitu 4 perkara yang dipuji dan 4 perkara yang dikeji, dan menyalahi ajaran Islam yang 4 perkara itu. Ramai daripada kalangan orang Islam sendiri yang terkeliru tentang konsep dan perbezaan perkara-perkara tersebut. Kadang-kadang masyarakat tidak dapat membezakan yang mana baik dan yang mana mesti dijauhi. Bagi menjelaskan kekeliruan itu, maka diperturunkan serba ringkas tentang perkara-perkara tersebut, agar pembaca semua dapat membuat penilaian dengan sebaik-baiknya. Okey ikhwan, dia punya perkataan diperturunkan. Bersedia adakah nak diturunkan ni? Inilah dia punya pintu masuk dah. Tang sinilah biasa nak diterima sebagai guru ataupun tidak, murid ataupun tidak. Kalau sahabat kata bersedia, maka terturunlah. Baik, apa dia? 4 perkara yang dipuji. Pertama, irhas. Irhas, bacaan dengan ha alif sad. Irhas, ha besar. Irhas ialah perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada nabi-nabi dan rasul-rasul semasa baginda masih kecil. Contohnya seperti Nabi Isa boleh bercakap semasa baginda masih dalam buaian. Perkara ini tidak menjadi kekeliruan kerana Nabi dan Rasul telah tiada pada masa sekarang. Yang kedua, mu'jizat. Mu'jizat ialah suatu perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah hanya kepada Nabi-Nabi dan Rasulnya sahaja. Bagi melancarkan usaha Rasul-Rasul tersebut menyampaikan dakwah dari risalah Allah. Contohnya seperti mukjizat Nabi Sulaiman yang boleh memahami bahasa semua binatang. Yang keempat, karamah. Yang ketiga karamah, iaitu suatu perkara luar biasa yang Allah kurniakan kepada orang-orang mukmin yang berakhlak Rasul dan benar-benar berpegang dengan ajaran Islam zahir dan batin. Hal ini adalah perkara biasa bagi mereka. Karamah merupakan suatu kemuliaan yang Allah kurniakan kepada diri zahir dan batin hamba-hambanya yang arif tentang Allah Ta'ala. Arif billah, bermakna orang itu arif, dia kenal Allah Ta'ala, dia kenal dengan jalan yang betul, maka dia dipanggil arif billah, dia tahu tentang Tuhan. Keempat,
ma'unah ialah perkara luar biasanya Allah kurniakan kepada orang mukmin awam yang saleh, yang apabila ditimpa sesuatu musibah atau hal ke atas dirinya, mereka terus melipat gandakan pergantungan dan keimanan kepada Allah serta memantapkannya melalui berbagai-bagai wirid, jampi dan doa serta amalan-amalan sunat yang lain. Ma'unah ini merupakan satu kemuliaan yang Allah kurniakan kepada diri, zahir dan batin hamba-hambanya yang saleh. Mereka arif tentang ilmu fardu ain, usuluddin, fiqh, tasawuf, tetapi kemampuan beramal mereka adalah terhad. Apabila berlaku sesuatu hal ke atas diri mereka, sama ada mutlak dari Allah atau yang bersangkut paut dengan manusia, mereka terus melipat gandakan pergantungan diri dan keimanan kepada Allah serta memantapkan lagi dengan berbagai wirid jampi. Jampi di sini maksudnya ruqyah yang syar'i, doa dan segala amalan sunat. Mereka tidak merasa sedih atau kecewa sekiranya permintaan mereka tidak ditunaikan oleh Allah. Ini 4 perkara yang penulis kata termasuk daripada perkara yang luar biasa, yang terpuji. 4 perkara yang dikeji, luar biasa juga. Perkara luar biasa yang dikeji oleh Allah ialah perkara luar biasa yang berlaku ke atas orang biasa melalui pertolongan selain Allah. Contohnya melalui pertolongan khadam-khadam yang terdiri daripada jin dan syaitan dan sebagainya. Perkara luar biasa jenis ini mestilah dijauhi oleh setiap Muslim, setiap orang Islam, kerana ianya sesat dan menyesatkan. Perkara-perkara tersebut ialah pertama, istidraj. Istidraj ialah perkara luar biasa yang Allah kurniakan kepada mereka yang berpura-pura beramal dengan amal saleh. Walaupun diri mereka mahir dengan fardu ain, usuluddin, fiqh dan tasawuf, mereka berbangga dengan perkara luar biasa yang berlaku ke atas diri mereka. Sedangkan mereka mengetahui punca sebenar datangnya perkara luar biasa tersebut, lazimnya golongan ini terikat dengan perjanjian serta mengwujudkan pantang larang yang selari dengan hukum syarak. Ini kerana khadam-khadam mereka adalah terdiri daripada golongan jin Islam, sama ada yang saleh, fasik atau terdiri daripada jin yang kafir. Setiap amalan wirid, jampi di sini jampi yang mungkin jampi Islam ataupun mungkin jampi tidak syar'i, tapi digunakan hanya sebagai tipu daya saja. Dan doa itu adalah penjagaan khadam. Orang yang beramal dengan kaedah ini maksudnya wirid tadi, jampi tadi, doa tadi, biasanya mempunyai suatu perasaan tidak baik yang telah tersemak dalam diri mereka. Antara matlamat mereka ialah 1. Ingin dipuji, 2. Ingin dikunjungi orang ramai, 3. Cinta kepada pangkat dan kebesaran, 4. Ingin mendapatkan harta dan kuasa. Golongan khadam ayat dari golongan puak rohani alam rendah memang dijadikan Allah untuk menyukakan golongan yang seumpama itu dengan beberapa perkara luar biasa. Mereka pada zahirnya kelihatan seperti orang beriman dan sentiasa menjaga syariat Islam serta berakhlak Rasul, tetapi sebenarnya mereka beramal dengan perkara-perkara kufur dan telah terjun ke lembah kekufuran, sama ada mereka sedang ataupun tidak sedang. Mereka ni dipanggil puak rohani alam rendah, iaitu daripada kalangan jin, sama ada jin Islam, jin tak Islam, ataupun makhluk-makhluk lain. Punca kesesatan golongan ini ialah apabila rohani-rohani alam rendah mengunjungi mereka dalam tidur ataupun semasa jaga dengan rupa atas nama orang-orang saleh, sama ada yang masih hidup maupun yang telah mati, atau mereka membuat tajalli ketuhanan. Tajalli ketuhanan maksud dia apa?
penampakan ketuhanan. Dia mentajalikan, menampakkan. Lazimnya mereka dibeban tajalli ketuhanan ni bukan maksud menampakkan Tuhan. Dia mentajalikan sesuatu tapi di atas rupa Tuhan. Seperti dia mentajalikan suara. Suara tu dikatakan suara ketuhanan. Ataupun dia nampak cahaya. Cahaya putih, datang cahaya lain. Tapi cahaya itu mengarah dia ketuhanan. Maka itu dipanggil tajalli ketuhanan. Ataupun dalam bentuk orang cantik, tapi bila dia nampak orang tu, hati dia terus kepada Tuhan. Dia main dalam mimpi, dia boleh main. Dia boleh main antara mimpi ni maksud dah tidur lah. Ataupun dia boleh main in between. Kita masa nak lena tu, dia boleh main tengah-tengah tu. Ataupun kalau orang ni punya amalan kuat, dia boleh main secara yaqazah. Dan suara tu boleh main macam ni. Orang lain tak dengar, kita seorang je dengar. Dia boleh cakap dengan kita. Ataupun suara tu boleh main, kita dah tidur lena dah, kemudian persediaan nak jaga. Suara very clear, kita boleh dengar. Suara tu membawa alamat. Sama ada dia kata, hari ni jangan keluar rumah. Dia boleh main clear. Ini semua dipanggil tajalli ketuhanan. Lazimnya mereka dibebankan dengan beberapa syarat yang menepati hukum syarak untuk diamalkan sebagai syarat perjanjian persahabatan dalam semua kelakuan melalui lidah, anggota, tubuh badan dan hati. Di semua tempat, waktu dan masa. Maka bermula di saat itu, diri mereka berada di alam syirik uluhiyah dan segala rupa bentuk amalan syariatnya tidak ada nilai di sisi Allah. Okey, sah. Kita azan, apa kita langut saja? Apa nak azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati
محمد الوسيلة والفضيلة بعد. Baik ikhwan, menarik sedikit perhatian kita pada yang kita baru baca ni ikhwan, pada yang ini ni, yang nama ada istidraj ini. Di sini ikhwan, macam mana satu orang itu dia nak membezakan dalam dunia perubatan ataupun dunia zikir yang dia bawa tu, dia nak jamin keselamatan hati dia, fikiran dia, emosi dia, untuk menyatakan dia selamat daripada tipu daya syaitan. Macam mana? Sebab dia kata mereka ni mai dengan membawa syarat-syarat yang syar'i. Syarat tu tidak syar'i, dia yang bikin. Kalau orang yang melibat diri dalam dunia ni tak belajar apa-apa asas agama, yang kita panggil usuluddin, lepas tu dia pergi menempah dunia ni dan dia jumpa keajaiban demi keajaiban. Kononnya hak dia belajar atau berubat cara syar'i lah, kan? Tiba-tiba dia boleh berkomunikasi dengan orang yang dah mati. Untuk itu semua, apa dia nak jawab? Dia tak ada penjelasan. Sebab apa? Sebab dunia ni, dunia yang apa panggil, dunia yang mengelirukan ini, dia penuh dengan benda-benda ni. Dia main dengan jubah putih, janggut, muka orang bersih. Kalau dia main muka macam saya, memang kawan tu tak terima. Kan? Dia main muka bersih. Jadi macam mana kawan tu nak tolak? Syarat-syarat dia pula tak boleh buat maksiat, wirid. Lorong garu pun tak boleh lintas, kena lari jauh-jauh. Ilmu tumpul. Jadi siapa tidak tertarik dengan syarat-syarat ni? Tapi dia sebenarnya telah masuk dalam dunia ghurur. Apa dia ghurur? Tipu daya. Dia ditipu. Iaitu apa dia? Syaitan buat pada dia izharul haq ala suratil batil. Dia zahirkan kebenaran tapi di atas rupa kebatilan. Maka orang tak terimalah kebenaran. Maka dengan kebatilan pula dia izharul batil ala suratil haq. Kebatilan pula dia zahirkan rupa kebenaran. Maka siapa yang tak menerima? Tengok. Yang inilah yang kita jumpa hari-hari ikhwan. Mereka sebenarnya mengetahui daripada mana datangnya zahir perkara luar biasa dan pada perkataan, perbuatan dan qasad hati. Tetapi mereka enggan meninggalkan amalan tersebut kerana mereka ingin menjadi jago dalam bidang perubatan dengan mengadakan beberapa keajaiban dari berbagai jenis ubatan, kaedah perubatan dan sebagainya. Kadang-kadang melalui langkah mempertahankan diri, mereka juga terjebak dalam permainan tunjuk kuat kebatinan supaya mereka dianggap orang paling makbul doanya atau paling keramat. Jika dia seorang ulama, maka dia ingin supaya dikunjungi, dipuji, dipuja dan dihormati sebagai seorang ahlullah secara mutlak. Sedangkan dalam masa yang sama, dia akan terasa hina dan hilang kewibawaan sebagai ulama jika tiada pada dirinya nyata beberapa perkara yang luar biasa. Ada kalau orang tu ustaz pun dia masuk dunia ni, bila dia tak dapat kelebihan lagu ni, dia rasa dia hina. Dulu kita tengok dunia pertahan diri dulu, saat lagi tunjuk sana, dalam gelanggang tunjuk lagu ni, orang main serang tak, syarat kawan tu kena marah dia aja.
Marah dia aja. Serang berbum terbalik balik sana. Tapi saat ni pergi Pekan kena hambatkan Cina lari. Dalam gelanggang jadi macam-macam. Ambil parang dia nak tetak tak jadi. Buah keras tu dia boleh dengan tumit kaki dia pecah dalam gelanggang. Ini semua satu daripada istidraj. Ini benda pelik lah. Tapi istidraj ni apa dia? Orang tu dia tahu ilmu tu, tapi dia tak mau meninggalkan kerana dia tertipu dengan syarat-syarat yang dibikin. Yang kedua benda pelik ni apa dia, ikhwan? Sihir. Sihir ialah perkara luar biasa yang Allah kurniakan kepada orang-orang Islam yang durhaka, yakni asi, yang tidak faham akidah syariah dan ubudiyah serta tidak beramal dengannya, dan orang-orang fasik. Sihir juga sihir juga diberikan oleh Allah kepada pendeta-pendeta bukan Islam, sama ada Yahudi, Buddha, Nasrani, Majusi dan yang seumpama dengannya. Sihir ini terjadi melalui pertolongan daripada rohani jin Islam dan yang fasik dan jin-jin yang kafir melalui perjanjian tertentu. Jin Islam yang mai bagi sihir ni kepada manusia ni adalah jin Islam yang paling jahil agama, yang dia tak belajar. Mak ayah dia pun tak ajak dia agama. Akhirnya dia membesar dalam rumah tangga jin tu yang tak ada agama langsung. Bismillah pun tak sebut. Maka bila dia ditangkap oleh manusia, orang tanya agama dia apa, dia habaq Islam. Tapi kalau suruh dia mengucap, tak lepas. Kenapa? Kerana dia sangat murakab. Jahil dia tu sangat murakab. Maka mereka ni akan bantulah manusia untuk dapat ilmu sihir. Kebiasaannya golongan ini terikat dengan perjanjian dan mengadakan jamuan yang harus dan haram di sisi syarak. Mereka mendapat perkara luar biasa ini adalah melalui pertolongan kumpulan jin Islam yang fasik dan daripada jin yang kafir. Nanti kita ada bab, kita akan tengok nanti macam mana jin tu hidup. Jin tu hidup. Kita tengok tentang makaidus syaitan. Macam mana syaitan itu melalui penulisan para ulama. Kita akan tengok pengalaman mereka. Mereka bercerita macam mana dia bahagian-bahagian yang dia ditentukan jadi. Semua jin boleh jadi anjing? Tidak semua. Jadi ular? Tidak semua. Ada yang duduk cara dia. Tapi yang jenis sihir ni jenis jin yang macam mana? Semua jin ke terlibat dengan bagi sihir pada orang? Tidak. Ada kumpulan-kumpulannya yang tertentu. Golongan orang Islam mendapat perkara luar biasa melalui kaedah ini, selalunya sentiasa bergelumang dengan kejahatan dalam semua hal. Golongan ini sebenarnya mulhid dan zindik dalam bab akidah. Selalunya mereka akan mengadakan berbagai cara atau upacara yang berselindung di sebalik ajaran Islam. Pakai nama Islam. Pakai nama Islam. Antara mereka yang termasuk ialah yang ni sahabat baca, saya tak mau baca, nanti saya kena pula. Ini mengikut penulis punya. Ini mengikut pandangan penulis. Kita nak ya pun tak tahulah, pasal kita pun tak apa kenal golongan ni. Tapi ini mengikut penulis punya pandangan lah. Dia kata dia antara golongan yang pakai sihir ni. Dia pun ni pakai sihir sebenarnya. Cuma sihir tu ada dia punya tabaqat, tingkatan. Ada sihir kuat, ada sederhana, adanya asas sihir. Macam sihir kuat. Semua sihir dia kuat, dia boleh bunuh orang. Dia start dengan asas dia. Asas dia apa? Kena boleh pukau orang. Itu asas. Itu semua siapa nak jadi doktor, dia kena reti cucuk orang. Betul Ustaz Nan? Ya, tak tahu. Nak jadi doktor. Ini asal Ustaz Nan pun tahu kan. Kenapa kita tanya doktor? Itu asas.
Kata doktor pakar baru reti cucuk orang. Dah, itu dia pakar bidang lain. Potong perut ke, bedah perut ke, berkelak jantung ke. Tapi bila sebut aja doktor, dia boleh rawat demam orang. Itu asas dalam sihir. Bila sebut sihir, dia mesti boleh pukau orang. Dia mesti reti apa nama itu, buat mata orang nampak apa? Nampak terbalik. Itu asas. Menurut penulis kita, dia kata kumpulan ni yang dia buat A, B, C sampai I ni, dia kata dia punya pengamatan mereka terlibat dengan sihir. Tapi salah satu yang saya nak bacanya ialah yang G tu, dia kata fahaman wahdatul wujud dalam akidah, iaitu fahaman menyatakan Allah ni sekali dengan kita, wahdatul wujud. Dia kata lain-lain kumpulan yang tumbuh bagaikan cendawan di negara ini. Negara ini tu negara mana? Saya pun tak tahu. Pasal dia tak sebut. Macam cendawan tumbuh. Yang ketiga, ni di antara benda pelik yang dia kata keji ni, silap mata. Silap mata adalah perkara luar biasa yang Allah kurniakan kepada orang Islam yang fasik dan juga kepada orang kafir melalui pertolongan daripada jin kafir. Oleh itu mereka juga terikat dengan perjanjian dan membuat perkara-perkara yang diharamkan oleh hukum syarak. Tak ada orang yang terlibat luar biasa ni ikhwan tak buat perjanjian dengan tak ada. Cuma perjanjian dia tu ringan atau mungkin tekat-tekat nak buat silap mata ni asas sajalah. Tapi ini bukan silap mata kita tu. Kita tu kita yang apa? Kita panggil apa? Magic kan. Magic kita ni magic taktik dia tu. Dia sorok barang kot tu, sorok barang kot ni. Tapi ni silap mata ni betul. Dia menghilangkan daripada pandangan orang dengan bacaan tertentu. Orang tu tak nampak lah dia baca apa. Dia bagi hilang. Macam sahabat kita Mr. David. Kan? Bukan orang lain, kawan kita juga kan. Mr. David tu dia memang terlibat dengan sihir, jampi serapah. Yang keempat, dia kata sya'wazah. Baca dengan zal, sya'wazah, ta marbutah. Sya'wazah ialah perkara yang dikurniakan oleh Allah yang berlawanan sama sekali daripada kehendak asal. Kebiasaannya perkara ini Allah berikan kepada orang-orang yang angkuh, kepada orang-orang kafir. Misalnya apabila mereka meminta sesuatu yang baik, tetapi Allah kurniakan sesuatu kejahatan yang melipat kali ganda. Wallahu ta'ala alam, Allah maha mengetahui. Saya pun tidak tahu kenapa penulis masukkan yang keempat itu sya'wazah. Kalau menurut bahasa, silap mata tu termasuk di dalam pengertian sya'wazah. Orang Arab dia sebut sya'wazah tu silap mata. Tapi kenapa dia bezakan itu saya kurang pasti. Tapi dari segi makna sya'wazah tu silap mata lah. Dia sama, dia tak ada perbezaan apa. Cuma silap mata sebut Melayu, sya'wazah tu disebut dalam bahasa. Itu saja. Mungkin penulis ni dia ada apa? Dia ada makna lain kot di sisi dia. Itu di antara 4 perkara keji, dia kata. 4 perkara keji yang Rabbul Alamin jadikan sebagai ujian juga, benda-benda yang bersifat luar biasa. Termasuk sihir. Antu tengok yang ke-4 perkara ni daripada istidraj, sihir, silap mata dan sya'wazah. Beza dia dengan yang 4 awal tadi, irhas, mukjizat, karamah, ma'unah, kan? 4 perkara yang dikatakan sebagai mahmud tadi ni, mahmudah, kesemuanya dapat tanpa usaha dan ikhtiar. Dia Allah yang bagi. Tapi 4 perkara yang mazmumah ni, keji ni, semuanya datang dengan usaha dan ikhtiar. Jadi pilihan manusia lah. Manusia yang memilih.
Baik. Kata penulis, tajuk baru, Bala Tentera Allah. Ini bala tentera Allah yang difaham dalam dunia perubatan ni. Dalam adat resam Melayu kuno ni, bila kata bala tentera Allah ni, dia faham apa? Bukan bala tentera Allah yang kita faham dalam pelajaran akidah kita ni. Tak, ni bila kata bala tentera dalam tajuk ni lah. Jangan kita besarkan. Allah mempunyai bala tenteranya yang terdiri, bala tenteranya yang tersendiri, yang terdiri daripada sekalian makhluknya, sama ada daripada manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang di lautan, daratan, dan yang seumpama dengannya seperti angin, api dan segala carkawala di angkasa raya. Bala tentera Allah tersebut terbahagi kepada beberapa kumpulan yang akan diperintahkan oleh Allah untuk membantu manusia apabila dikehendaki. Antara bala tentera Allah tersebut adalah terdiri daripada satu, bala tentera alam atas yang terdiri daripada seluruh malaikat alam tinggi. Ini cara mereka faham. Bala tentera ini apabila diperintahkan oleh Allah untuk menolong para nabi dan rasul-rasul, maka pertolongan yang melahirkan perkara luar biasa itu akan dinamakan sebagai mukjizat. Manakala pertolongan yang melahirkan perkara luar biasa terjadi pada Nabi dan Rasul semasa kecil pula dinamakan irhas. Betul kan? Irhas kita belajar tadi. Bentuk pertolongan tersebut sama ada melalui lidah, anggota fizikal ni, qasad hati, atau melalui ketiga-tiga bentuk tersebut secara sekaligus. Jika mereka menjadi penolong kepada ulama-ulama dan orang-orang saleh yang arif billah, iman, syariat dan akhlak mereka menepati sebagaimana iman, syariat, rasul, zahir dan batin, maka pertolongan tersebut dinamakan sebagai karamah. Ini Allah hantar malaikat juga tolong mereka. Perkara luar biasa yang berlaku pada ulama-ulama dan orang-orang saleh yang apabila mereka ditimpa bala musibah, maka mereka melipat gandakan ubudiyah dan pergantungan kepada Allah dengan penuh ikhlas diri dan amal mereka, maka perkara luar biasa tersebut dinamakan sebagai ma'unah. Ini mengikut penulis kita punya penjelasan. Ada yang kita boleh bersetuju, iaitu benar Allah hantar bantuan dalam berbagai cara berdasarkan 4 perkara luar biasa yang terpuji tadi. Kita bukan Nabi, bukan Rasul pun ada bahagian Allah tolong kita cara luar biasa, sama ada dengan karamah ataupun ma'unah. Cuma kita bila kata karamah ni, kita kena faham karamah tu di atas makna dia itu. Kerana karamah bermakna karama, kan? Karamah bermakna suatu kemuliaan Allah bagi. Kemuliaan Allah Ta'ala bagi ini, subhanallah, dahsyat. Dia bukan mesti benda macam ma'unah. Ma'unah ni dia bantuan, pertolongan Allah dalam bentuk apa kita kata, nampak. Kereta tu langgak CP kena benda lain, dia alhamdulillah. Macam Ustaz Nan accident, Ustaz Nan baru accident 2-3 hari sudah, tapi semalam boleh main mengajar. Itu ma'unah. Ma'unah campak karamah lah. Tinggi ya. Kita dengan baby pula nak main karamah. Karamah. Ini Kenapa kata baby, kita dapat baby ni karamah? Pasal dia kemuliaan Allah bagi kan. Ya, nama kita ni boleh dipakai oleh anak sebagai bin dan binti. Kemuliaan lah. Bila mati anak Adam, 3 kan, salah satunya doa daripada anak soleh. Dan kita berpeluang mengambil seluruh agama tu, ajak anak kita. Rabbi habli minas salihin. Doa para Nabi, Tuhan,
bagilah daripada sisi engkau pada aku anak yang soleh. Itu karamah. Karamah bermakna kemuliaan. Pasal itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata, dia kata apa? Ghayatul karamah. Karamah ni ada dia punya ghayah dia, penghabisan, puncak lah sekali. Apa dia? Dia kata al-istiqamah ghayatul karamah. Ghayatul karamah al-istiqamah. Apabila Allah Ta'ala bagi istiqamah dalam agama pada satu-satu orang, Allah telah bagi kepada dia apa? Puncak karamah. Boleh sembahyang 5 waktu elok, ikut sunnah Nabi, karamah. Allah tabak kemuliaan. Dia mulia di sisi Allah. Ma'unah, ma'unah macam ni. Ni macam barang ni. Ni barang ni ada harga ni. Tiba-tiba saya pegang jatuh, berdebum, bunyi, tapi tak berkecai. Ma'unah. Nampak pertolongan Allah Ta'ala itu nampak clear. Nampak clear. Subhanallah. Kata kita naik kereta kancing. Ya rahamkallah. Kata alhamdulillah tak? Kata tak alhamdulillah? Kata alhamdulillah. Ya, baru boleh jawab ya rahamkallah. Tak, kalau rugi kan, bersin dah. Kan? Nabi tegur kan sahabat bila bersin kata alhamdulillah. Sampai berapa kali? 3 kali. Kali keempat dia bersin juga, kata kat dia pergi klinik. Pergi klinik. 3 kali kita doa, dia doa kita. Kita doa, dia doa kita. Maka itu karamah itu adalah suatu kemuliaan. Ma'unah kita nampak. Kancil, naik kancil sahabat Syam, kita pecut sampai 130, tayar tak cabut. 4 tayar pergi terus. Speed 125, 120, tak kurang. Kancil. Ma'unah. Itu bukan karamah, belum tahu lagi karamah. Tapi dia ma'unah, dia masuk dalam kategori pertolongan lah. Tak, kalau patut tayar pergi tol dulu. Punya duk pergi. Oh, dahsyat. Kancil boleh pergi sampai Kuala Lumpur, no rest. RNA semua tak ada berhenti, sekali buat minyak pi. Sampai Rawang baru minyak habis. Sampai pula tanpa Petronas. Ma'unah. Ma'unah. Allahu Akbar. Allah bagi. Sahabat ilmi macam pernah mengalami. Subhanallah. Tapi orang Melayu kita ni dulu bila dia kata karamah, dia merujuk kepada apa? Benda-benda luar biasa berlaku pada orang agama. Yang tu bukan, kita tak katalah karamah, elok kita kata ma'unah. Allah bagi untuk orang itu tambah kemuliaan dia di sisi Allah. Dia boleh bangkit sembahyang malam dengan istiqamah, itu karamah. Betul macam orang tua-tua. Saya tak nampaklah orang tua-tua malam ni, melainkan saya lah yang paling tua. Kata Ustaz Nan tak tua, mana ada tua. Kita orang tua-tua di rumah tua, sembahyang 5 waktu, pergi masjid, puasa Isnin Khamis, boleh main mengaji. Bila tak main mengaji rasa sad kan, sedih kan. Itu karamah lah. Tapi kita pula tak rasa itu karamah. Ikhwan, tak mulia ke kita? Boleh sembahyang qabliyah zuhur, 2 boleh buat, 4 boleh buat, ba'diyah boleh buat lagi. Lepas tu subuh boleh buat lagi. Apa nama? Ba'diyah maghrib lagi, ba'diyah isyak lagi. Apa Nabi kata? Surga punya. Kita boleh buat benda tu dengan masa yang begitu lama tanpa jemu, dan besok teringat nak buat lagi. Itu karamah lah. Karamah lah ikhwan. Tapi kita tak rasa sebab kita telah dididik karamah ni mesti luar biasa. Kalau orang nak main tangkap ustaz, dia main tangkap, tengok ustaz suddenly disappear. Wah, ustaz ni karamah. Kalau ustaz tu kena heret pergi pengak kuasa, apa punya ustaz kena tangkap. Cabuk punya ustaz. Kita diajak karamah lah tu. Macam sana. Tak. Sebenarnya kalau ustaz tu boleh disappear suddenly, itu bermakna ada should be wrong somewhere. Nabi pun tak pernah disappear. Suddenly tak boleh. Nabi pun sembunyi dalam gua, sembunyi. Cari batu-batu masuk, kawan ni boleh disappear. Wow.
Tapi pemikiran kita telah telah dihanyutkan, telah dirosakkan. Allahu Akbar. Banyaklah bantuan Allah. Orang-orang India, terutamanya orang India dalam masyarakat Pulau Pinang ni, mereka mendapat keistimewaan daripada Tuhan. Orang India dengan mendapat seorang pemimpin seperti YBP Ramasamy. Ya, itu kemuliaan. Sebab tidak ada orang Melayu boleh membela orang Melayu seperti mana dia membela bangsa dia. Are you agree with me? Pakcik dia aja angguk lain semua jengeh, dia ni tukang parti kan. Tak. Bagi kita punya mind ni, big not small. Apa yang telah P. Ramasamy buat untuk membela bangsa dia? Apa dia buat? Dan tanya balik, berapa banyak orang kita duduk satu place dengan dia, apa mereka buat untuk bangsa mereka? Bahkan sebahagian daripada mereka pula tangkap ustaz lagi. Ustaz tu bangsa lain ke? Dengan adanya orang istimewa seperti P. Ramasamy ni, berapa banyak tokoh-tokoh mendapat wajah baru dengan usaha dia. Bukan tokoh tu baru buat, tokoh tu ada lama dah, tapi mendapat nafas baru. Dia saja yang agak lama duduk tanpa tukar-tukar. Orang kita berapa kali tukar? Jangan baling batu kat saya. Berapa kali orang kita tukar? Kira 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia bela. Jangan tengok dia untuk bela kita. Sebab dia bukan seagama dengan kita. Tak mungkin dia bela kita. Kalau dia tak bersetuju dengan kita, ini bukan benda, ini benda normal lah. Tapi yang orang kita, itu kita kena tengok. Di mana orang kita dalam bentuk perjuangan, kita nak letak macam saudara P. Ramasamy. Kehilangan dia dalam dunia politik ini, terutama Pulau Pinang, satu kerugian besar. Besar, ikhwan. Jangan tengok belah kita tak setuju dengan dia. Tengok belah keistimewaan dia. Untuk kaum dia, untuk agama dia. Macam mana kita nak cari bangsa kita macam ni? Sahabat boleh tunjuk tak satu orang macam ni? Usaha dia untuk bangsa dia dan agama dia. Macam mana dia bekerja keras. Yes. Kita nak jumpa pun susah. Mamang kata saya nak jumpa orang atas, boleh tak? Tak boleh, jumpa saya saja. Siapa kita nak jumpa? Kita bila kita susah, siapa kita nak jumpa nak mengadu, ikhwan? Tambahlah ni, tayar motor tak boleh duduk atas lain putih pula. Semua di belakang lain putih. Denda. 300 untuk orang biasa macam kita ni, I think it's a big of lot of money. Siapa kita nak jumpa minta rayuan? Nak jumpa siapa? Sebut satu nama. Settle. Tapi dulu orang India, ketika ada saudara YBP Ramasamy, orang boleh jumpa dia, minta bantuan. Dan dia boleh tolong. Kita nak jumpa siapa? Saya nak jumpa siapa? Saya kena tangkap tauliah tak ada. Saya nak jumpa siapa? Siapa saya nak jumpa? Agak-agak tuan-tuan. Sebut satu nama. Saya boleh tolong. Boleh tolong saya. Itu hari, Pak Mit tak main. Pak Mit masih ada. Pak Mit boleh tanya. Itu hari, saya tanya, macam mana saya kata macam mana nak memohon van jenazah. Ini YB ni, saya nama YB Korang Asam ni, Muslim macam saya. Dia kata kat saya, duduk tamu belah mana? Saya kata Perai. Dia kata pergi jumpa YB Perai. YB Perai ni siapa dia? Dia kata pergi jumpa. Pak Mit masih ada. Tanya Pak Mit, saya tak mau sebut nama dia. Kalau ikut saya nak sebut, tapi saya tak mau sebut. Tanya Pak Mit, siapa YB tu?
Siapa kita nak jumpa, ikhwan? Anak kita dapat belajar, nak sambung, duit tiket nak beli, tak ada. Siapa kita nak jumpa? Bukankah pemimpin kerja dia membantu masalah rakyat? Bukan rakyat akan main dengan masalah. Tapi bila kehilangan dia dalam dunia politik, terutama negeri Pulau Pinang, untuk orang India, ini satu kerugian yang besar. Yalah, mungkin pengganti dia lebih baik daripada dia. Kita tak tahu lagi lah kan. Mungkin lebih baik daripada dia. Tapi satu sudut, kita orang Melayu ni belum lagi dianugerahkan oleh Tuhan pemimpin dalam dunia politik boleh duduk sekukuh dia. Belum lagi. Yang buat kerja sekuat dia. Betul kan sahabat ilmi saya kata? Saja duduk renung, apa nasib kita? Kalau apa-apa jadi pada kita lah, nak jumpa siapa? Nak minta tolong siapa? Siapa yang senang? Ada kawan-kawan kita memang, tapi bila baru dapat ahli majlis, susah nak jumpa. Benda ni berlaku di mana-mana. Masa mereka dengan kita tak ada nama kan. Dulu Pak Long pun tahu, Pak Long duk ambil ceramah saya. Saya nak atas pentas berceramah. Orang-orang tu semua pergi mana lah ni? Ada yang dah tak ada jawatan, baru tegur kita. Masa ada jawatan, dia tak tegur kita. Tak kenal pun, lakum dinukum waliyadin. Bila ada duit, ada kuasa, dia akan mengubah manusia. Pasal itu orang ni dia nak apa tadi? Dia nak tadi kelebihan yang kata istidrak tadi tu. Dia nak dia dipuji, orang mai jumpa dia, dia orang besar, dia cinta pada pangkat dan kebesaran, dia nak harta yang banyak. B, bala tentera Allah alam. Dah okey, saya habiskan ni aja. Yang kedua, bala tentera Allah alam rendah. Tadi pasal apa? Bagi alam tinggi, pasal malaikat semua daripada langit turun ke bawah. Ni alam rendah. Alam rendah ni, inilah ikhwan makhluk yang dominan. Malaikat, manusia, jin, haiwan. Inilah makhluk ni yang duk menikmati alam ni. Langit penuh dengan jin. Jin ada penuh dengan malaikat. Ni dunia ni penuh dengan manusia, jin dan haiwan. Kalau haiwan tak ada pun kita susah. Kita tak ada pun haiwan susah. Sebab lembu ni kalau dia tak disembelih, binatang ni kalau tak disembelih, hidup dia yang panjang tu satu siksa dekat dia. Dia mesti sampai masa ayam kena sembelih, ikan kena makan. Kalau kita tak makan ikan, antum boleh bayang laut jadi apa? Sotong dengan ikan berselisih rapat-rapat. Betul. Tak boleh, udang tak boleh lalu, penuh. Kita duk pergi buka tunda, buka harimau, seriatlah sikit makhluk-makhluk ni. Ya subhanallah. Kita jemput sotong-sotong lot mai ke darat, sotong darat pun dah ke darat. Dia tu hantar temu ramah. Kata, saya nak temu ramah dengan siapa ni? Dia kata, Cik Ponen. Nama dia Ponen. Kata, dia buat kerja kat mana ni? Dia kata, saya ni kerja dulu Kuala Lumpur. Saya kerja Kuala Lumpur, lepas tu saya kena rogol. Ponen ni kena rogol sahabat Rashid. Dia duk cerita dekat DJ ni, dia pun rogol saya, dia pun cukup bulu bungkuk. Dulu saya meniaga dapat RM50, dia pun cukup bulu bungkuk tinggal RM10. Kesian dekat dia. Tambah dengan duk kena denda 300 ni, lagilah. Baik kawan. Bala tentera Allah. Bala tentera Allah alam rendah pula adalah terdiri daripada sekalian rohani jin-jin Islam yang saleh dan jin-jin Islam yang fasik dan kafir, serta semua manusia dan makhluk Allah yang lain yang menghuni alam ini seperti haiwan, tumbuhan, angin, batu dan sebagainya. Manakala rohani jin Islam yang alim dan saleh, apabila alam daripada alam rendah
yang apabila diperintahkan oleh Allah datang memberi pertolongan pada manusia yang alim dan saleh, yang wujud dalam diri mereka itu sifat-sifat mazmumah, maka pertolongan tersebut dinamakan sebagai istidraj. Jin boleh mai tolong kita, ya kawan. Jin boleh mai tolong. Dia boleh mai tolong kita dalam satu dengan cara ada sebab. Kadang-kadang bukan kita penyebab dia, tapi keturunan sebelum mak ayah kita penyebab dia mai. Ataupun dia boleh mai tanpa sebab kerana dia berkenan dengan kita. Daripada kecil lagi dia tengok kita ni ada satu potensi, dia suka, maka dia boleh mai dengan cara lagu tu, tapi dia menawarkan. Tapi kalau orang itu orang yang jahat hati perut dia, dia akan bertukar menjadi istidraj. Perkara luar biasa tersebut dinamakan sebagai istidraj kerana rohani jin Islam yang soleh tersebut akan mengenakan beberapa syarat yang menepati hukum syarak sebelum memberi pertolongan tersebut. Dia saja buat lagu tu. Jika rohani jin Islam yang fasik atau jin kapiak diarah memberi pertolongan pada manusia Islam yang fasik atau manusia yang berpura-pura beriman atau yang seumpama dengannya, dinamakan sebagai sihir atau silap mata kerana mereka mengenakan syarat-syaratnya harus pada hukum syarak. Dia boleh mai, dia boleh bagi syarat-syarat yang kita nampak, oh macam okey syarat ni, tapi sebenarnya yang kita amal itu kesemuanya puja, puji, sembah dia, bagi pertolongan pada dia. Kadang sampai dia nak sebati dengan badan kita, kadang dia duduk luar daripada badan kita, kita panggil dia baru dia mai. Kadang-kadang dia nak duduk dalam badan kita, makan kita makan dia, tidur kita tidur dia. Yang tu yang buat sampai nak mati jadi susah nak berkeluar dia. Jika jin-jin yang kapiak atau anak keturunannya diperintah memberi pertolongan kepada manusia yang kapiak yang terdiri daripada rahib-rahib, padri-padri, sami-sami atau yang seumpama dengannya, maka pertolongan tersebut dinamakan sebagai silap mata atau sihir peringkat tinggi kerana mereka mengenakan syarat-syarat yang haram pada hukum syarak. Ya, begitulah keadaannya, ikhwan. Maka bantuan Allah Ta'ala itu boleh datang kepada siapa saja. Imam Ibn Qayyim dia cerita satu cerita yang menarik dalam kitab dia Ada' wa Dawa'. Awal-awal kan? Awal-awal. Dia cerita tentang satu orang yang dipanggil dengan nama Abu Mi'laq. Abu Mi'laq. Imam Ibn Qayyim dia ambil riwayat ni, dia bubuh dalam kitab dia Ada' wa Dawa'. Di awal-awal itu dia nak cerita tentang ketajaman doa. Doa adalah satu karamah Allah Ta'ala bagi. Sebab kalau doa kita tak makbul pun, kita berada di dalam zon ibadat, zon yang paling Allah suka. Karamah Abu Mi'laq. Dari segi riwayat, kalau kita tengok riwayat ini, para ulama, kebanyakan para ulama kata riwayat ni dhaif. Ada yang kata riwayat ni dhaif, dia tak kuat. Tapi ala kulli halnya dia tersenarai dalam riwayatnya yang dhaif. Tapi Ibn Qayyim dia suka dengan momen yang ada dalam cerita Abu Mi'laq ni. Dia seorang Ansar. Dia orang berdagang, orang berniaga. Dia pandai dengan sistem mudhara'ah ni, dia semua pandai. Dia labur duit dia dan dia ambil dia orang, buat syarikat, dia buat pelaburan. Dahsyat Abu Mi'laq ni. Satu hari dia keluar pergi berjalan. Dia keluar, dia kena rampok. Dia kena apa, Agus? Dia kena rampok tengah jalan. Ya, bila dia kena, lanu-lanu ni mai ke dia nak ambil barang dia. Dia pun bukan saja nak ambil barang dia pun nak bunuh dia. Dia kata ke dia apa, Abu Mi'laq kata, urusan ini adalah urusan harta. Pasal apa sampai ke nyawa aku? Dia pun kata tak. Dia kata, kami nak hang punya barang ni dan kami nak darah hang sekali. Ibn Qayyim cerita dalam tu, Abu Mi'laq dia tak ada jalan. Dia kata, kenapa nak bunuh aku, boleh lah. Aku pun tak boleh nak buat apa dah. Tapi dia kata, bagilah aku masa.
sebelum aku mati aku nak sembahyang. Banyak riwayat-riwayat lagu ni kita akan jumpa di dalam siar dalam kehidupan orang-orang yang baik ini, siar alam nubala ni. Kehidupan depa lagu tu. Depa bila susah depa nak minta sembahyang, depa nak minta buat tu. Abu Mi'laq dia minta sembahyang. Habis dia minta sembahyang ikhwan, dia tahu dah dia nak mati. Dia baca satu doa. Abu Mi'laq dia berdoa. Ibn Qayyim cerita, dia kata ini yang menarik dengan Abu Mi'laq ni. Apa nama dia? Abu Mi'laq. Min aim lam qaf, Mi'laq. Dia berdoa pada Allah. Dia minta pada Allah dalam keadaan yang begitu dahsyat. Ahli tahqiq hadis, para muhaqqiq, ketika mereka tahqiq hadis yang ada dalam Ad-Da' wa Dawa' ni, mereka sebut dengan satu perkataan. Dia berkata, man arada an yad'u Allah bihadza ad-du'a fala haraja fi zalik. Dia betul hadis ni dhaif. Tapi kerana hadis itu dia memuatkan satu momen doa yang menarik, maka para ahli tahqiq kata, siapa yang nak berdoa pada Allah dengan doa ni, maka dia boleh berdoa. Cuma dia jangan ingat dalam hati dia doa ni daripada Nabi. Doa ni daripada hati perut Abu Mi'laq. Ini satu contoh paparan macam mana orang susah, dia munajat pada Allah dengan betul-betul hati, maka Allah bagi pertolongan pada dia. Abu Mi'laq tadah tangan minta pada Allah. Apa dia kata? Dia kata, Ya Wadud. Dia minta pada Allah, Ya Wadud, Ya Dzal Arshil Majid, Ya Fa'alul Lima Yurid. Ya Wadud, wahai Tuhan yang pengasih, Tuhan yang penyayang. Ya Dzal Arshil Majid, Tuhan yang ada aras yang sangat majid, sangat mulia aras Allah. Ya Fa'alul Lima Yurid, Tuhan yang membuat apa yang dia kehendaki. Allah ni dia akan buat apa yang dia kehendaki. As'aluka, Abu Mi'laq kata, Tuhan, aku minta pada engkau, bi'izzika, dengan kemuliaan engkau, alladhi la yuram, yang kemuliaan engkau itu ya Allah, dengan keagungan engkau itu ya Allah, yang tak dapat dijangkau oleh siapa-siapa. Wa mulkika alladhi la yudam, dengan kerajaan engkau ya Allah yang tak akan dapat diraih, ditandingi oleh siapa-siapa ya Allah. Wa binurika, dengan cahaya engkau ya Allah, allazi mala'a arkana arshuka, yang cahaya itu mengelilingi seluruh penjuru aras engkau ya Allah. Antakfini syarra hadzal lissi, dia kata, ya Allah, hang cukupkanlah aku, dengan maksud bahawa apa, hang lindunglah aku, hang peliharalah aku, dengan pertolongan hang tu cukupkanlah aku daripada syarra hadzal lissi, daripada keburukan perompak-perompak ini, penyangak-penyangak ni. Ya Mughith aghithni, wahai Tuhan yang kaya dengan pertolongan, tolonglah aku. Dia ulang 3 kali baca doa ni. Doa ni doa siapa? Abu Mi'laq. 3 kali dia ulang. Imam Ibn Qayyim cerita, Ibn Qayyim kata riwayat ini disebut oleh Ibn Abi Dunya. Dia kata, bila dia habis baca ni, tiba-tiba daripada arah depan, tiba-tiba datang satu orang yang gagah dengan berkuda. Dan dia letak tombak di depan kepala kuda dia tu, dengan lajunya, melulunya, tikam terus pencuri-pencuri ni. Dan dia terselamat. Ibn Qayyim dalam kitab dia Ad-Da' wa Dawa' ni,
Dia kata kalau mengikut apa yang ada dalam riwayat Ibn Abi Dunya, itu adalah bantuan Allah daripada langit kepada Abu Mi'laq. Itu adalah doa daripada orang yang ditimpa bencana. Allah hantar malaikat datang memusnahkan benda yang nak memusnahkan orang tu. Sehingga kan Al-Hasan menyebut, siapa-siapa yang nak berdoa pada Allah, doalah yang macam ni. Semayang dulu, menghadap Allah, berdoa dengan doa yang macam ni. Panggillah Allah dengan nama Ya Wadud, Ya Zal Arshil Majid, Ya Fa'alu Lima Yurid. Panggil Allah, puji Allah dengan kebesaran kerajaan yang dia miliki. Lepas tu minta bantuan. Pasti Allah akan tolong dia daripada jalan yang dia tak sangka. Ini satu daripada karamah doa. Ini berlaku kepada siapa? Abu Mi'laq. Kita ikhwan, kita mungkin masalah kita macam lain. Kita mintalah kepada Allah supaya Allah Ta'ala ini ditolong kita, an takfini ma ahammani min umuri dunia wal akhirah. Kita kata, ya Allah, hang cukupkanlah aku ya Allah daripada segala kegelisahan aku dan risau aku daripada urusan dunia dan akhirat. Kita minta kepada Allah, maka Allah mampu tolong kita ikhwan. InsyaAllah ikhwan, lepas ni kita akan tengok makna jin. Mula jin tu apa makna dia. Ni ada ayat-ayat Quran dia buat mai. Dalam sini kita akan tengok ikhwan, di dalam beberapa maklumat dalam Makaidu Syaitan ini kita akan tengok jin ni dia duduk tak mana, jin ni berapa jenis dia. Ada tak jin pergi sekolah, jin main kuliah. Kita akan tengok semua ulat tu jin ke, semua anjing tu jin ke. Jin ni jenis macam mana? Dia macam Superman ke? Superman boleh terbang kan? Orang mana dia boleh terbang? Superman, Ultraman, Spiderman, Batman, semua ni jin lah. Kalau ikut daripada jin lah, mana ada orang boleh hidup dengan ayat leok. Kita akan tengok insya-Allah. Lepas tu kita akan tengok lagi ikhwan bentuk rupa parah jin, kerajaan jin. Macam mana jin masuk dalam badan orang. Ini kita baca untuk kita tahu apakah yang ada dalam benak pemikiran perubatan orang Melayu silam. Baru kita boleh padu dengan ilmu kita belajar. Dan baru kita boleh faham kenapa orang Melayu ni kalau dia berubat, dia nak pakai itu, dia nak pakai ni, dia nak pakai kerih, dia nak pakai daun apa kuning, jenis warna-warna kuning. Pasal apa? Tak boleh langkah parik, tak boleh masuk bawah penyidai. Pasal apa? Kena bertapa, makan beretih 44 hari. Pasal apa telur itu dipakai? Apa kena mengena telur tu dengan jin? Salah satu benda yang orang silam guna untuk menipu jin ialah dia guna telur. Kita akan tengoklah. Telur siapa tak salah, tapi kita akan tengoklah di sinilah. Dia akan cerita pada kita. Esok lah, esok. Besok. Pasal tuan guru kita tak beli umrah lagi kan. Saya gantilah dia. Dia kata aku suruh ganti aku ajak sirah, habis ajak dia berjin pasal apa, dia kata. Kita berhenti pada muka surat 11. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sallallahu